Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, sebelum kita ke cerita kali ini, saya nak tanya korang dah dapatkan ke produk di kat belakang ni? So, kita ada It's Me Mr. Kudap. Yang pertama, dia orang ada dry fruit yang ini. Lepas tu, dia orang ada dry vegetable yang ini. Dan juga dia orang ada salted egg fish skin yang ini. Jadi, salted egg fish skin ni, dia orang guna Dory Skin. Dan juga kita ada Chocoja Viral yang kat belakang ni. Kita ada 4 perisa Chocoja Viral. Ada dark chocolate, ada Milo, ada white chocolate dan juga ada strawberry. So kalau korang nak try Chocoja Viral dengan It's Me Mr. Kudap ni, korang boleh pergi ke ruang description dekat bawah. Saya tinggalkan link dekat bawah. Okey, tak payah nak lengahkan masa. Kisah seram malam ni saya nak cerita kat korang tentang tempat yang pernah saya belajar dulu, iaitu Matrikulasi Johor. Atau kita lebih kenal dia dengan KMJ, College Matrikulasi Johor. Jadi orang yang pernah dengar pengalaman seram saya, yang tak berapa nak seram tu, korang tahulah kan, saya ni jenis ignorant, saya ni jenis tak peduli benda-benda yang ke sekitar. Kiranya macam tak ambil pot sangat lah benda-benda yang kalau bunyi sikit-sikit tu, alah benda jatuh macam gitu kan. Orang kata tak sensitif. Jadi sepanjang saya belajar dekat KMJ tu, saya kata tak adalah mengalami benda pelik-pelik sangat. Tapi dekat akhir cerita nanti, saya akan ceritakan kisah pengalaman seram kawan saya. Kawan satu bilik saya. Jadi sepanjang saya belajar dekat sana, saya bukan rasa macam takut ataupun seram macam tu, tak. Tapi saya rasa ada benda yang pelik lah. Rasa perasaan tu, peliknya, kenapa jadi macam ni? Peliknya, ada juga macam ni. Macam tu. Okey, dah sedia? Jom kita mula. Okey, kisah pertama adalah daripada salah seorang hamba Allah ni, junior saya. Jadi dia belajar dekat KMJ tu, dia stay dekat blok C, bilik 17. Jadi katanya dia ni jenis yang penakut, jenis yang macam mudah lemah semangat lah. Tapi tak adalah macam pengecut gila tu, tak. Dia percaya dengan kewujudan hantu-hantu ni dan bagi dia itu semuanya syaitan. Kiranya semuanya jin lah. Jadi dia ni boleh kata kategori yang yakin adanya benda-benda yang gaib. Tapi satu je, dia tak percaya yang pocong tu wujud. Korang perasan tak? Saya rasa ini dah 3 cerita. Macam 1, 2 minggu, 3 minggu dah saya asyik cerita pasal pocong aja. Tapi janganlah datang sini Nauzubillah min zalik. Dia macam terfikir-fikir tau, betul ke pocong tu wujud? Sebab dia rasa macam benda tu lawak. Kenapa pocong tu mesti lompat? Kenapa macam tak berlari je macam tu? Dia punya imajinasi lah. Cerita seram dia ni jadi pada bulan pertama dia masuk KMJ tu. Jadi sebelum dia masuk KMJ ni, adalah orang yang cerita kat dia. Kiranya senior dia lah, yang pernah belajar dekat KMJ juga. Dia cakap kalau dekat KMJ ni ada hantu nasi lemak. Jadi makcik tu dia akan ketuk pintu, lepas tu jual nasi lemak 50 sen. Saya ingatkan hantu makcik karipap je ada. Ada juga hantu makcik nasi lemak. Okey, malam pertama dia tidur dekat situ, dia tidur dekat hostel tu. Dalam jam 2 pagi ada orang ketuk pintu bilik dia. Jadi tempat tidur dia ni sebelah je dengan pintu tu. Kiranya masa tu dia dah terfikir dah nak buka pintu. Sekali dia teringatkan kawan dia ni cerita ada hantu makcik nasi lemak yang selalu jual nasi lemak dia malam-malam. So masa tu dia terus cancel, tak jadi nak buka pintu. Dia diam makan aja. Masa tu dia terfikir, ni baru malam pertama. Ada ke budak-budak sini yang nak ketuk pintu bilik dia nak minta apa-apa? Padahal masa tu diorang macam tak kenal antara satu sama lain lagi. Diorang hanya kenal roommate bilik diorang je. Dah lah bukannya malam-malam tau, tapi pukul 2 pagi. Tak lama lepas kejadian tu, dia ada meeting dengan fellow blok ni. Masa tu, fellow ada cakap lah pasal benda-benda ni. Dia cakap kalau tak nak kena kacau, jangan tidur selepas asar. Jadi ada satu hari tu, pada minggu kedua, dia ada quiz. Dia ada quiz chapter 1 fizik. Jadi dia pun kena stay up lah malam tu untuk study. Lepas tu esoknya tu kan nak kena jawab quiz kan. Jadi petang tu sebenarnya dia dah tertidur. Sebab dia sakit perut sangat, dia kena senggugut. Maksudnya dia period lah masa tu. Jadi malam tu nak stay up sampai pagi pun memang tak mengantuk lah matanya kan, sebab petang tu dah tidur. Katanya roommate dia orang ni memang jenis yang tidur awal. Pukul 12 tu memang sharp akan tutup lampu dan tidur. Jadi malam tu dia buka lampu meja je untuk study. Tadi punya study, sekali tengok jam dah pukul 2 pagi dah. Masa tu dia dah rasa tak sedap hati dah. Dia rasa macam ada benda dekat belakang ni tengah perhatikan dia. Dan sebenarnya masa tu juga dia dah habis study. Kiranya dah habislah review untuk chapter yang akan diuji nanti.
Lepas tu dia pun tutup lampu meja dan naik atas katil dia nak tidur lah kan. Masa tu dia rasa dah tak sedap hati dah. Dia rasa macam memang betul ada yang tengah perhatikan dia macam tu. Tapi dia cuba juga untuk pejam mata, cuba juga untuk tidur. Katanya malam tu bilik dia panas sangat. Kipas ceiling tu pun macam slow je berpusing. Dan langsirnya pula memang dia orang tutup, dia orang tak buka. Sebab kalau buka pun kat belakangnya tu kelapa sawit je. Tiba-tiba dia perasan macam ada kelibat yang lalu dalam bilik dia tu. Sekelip mata je benda tu hilang tau. Dah gugup dah ketakutan seorang-seorang dah. Yang lain, kawan-kawan dia yang lain tu memang semua dah tidur. Tiba-tiba badan dia rasa macam berat gila. Dia macam dah tak boleh nak bergerak dah. Masa tu dia fikir, sah, memang kena tindih ni. Katanya memang dia dah terbiasa kena tindih. Kiranya itu bukanlah kali pertama dia kena tindih. Tapi biasa-biasa yang dia kena tindih tu tak adalah seberat ni. Ini beratnya sampaikan dia tak boleh nak buka mata tau. Lepas tu dia cuba baca ayat kursi 2-3 kali tapi tak jalan juga. Masa tu dia baca ayat kursi tu dan sambil cuba untuk faham maksud ayat kursi tu. Dan masa itulah perlahan-lahan tangan dia ni boleh digerakkan. So lepas dah boleh gerakkan badan tadi, dia pun palingkan muka dia, palingkan badan dia ke arah dinding. Sebab dia tak nak lah nanti kalau tidur terlentang nanti kan kena lagi kan. Lepas dia palingkan je muka dekat dinding tadi, tiba-tiba pang, muka pocong betul-betul depan muka dia tau. Kiranya pocong tu baring sebelah dia. Oh my god, tak boleh nak bayang lah macam mana. Katanya muka pocong tu hitam legam tau. Dan masa tu dia dah menggelabah, dia tahu dah nak buat apa. Terus dia terjun daripada katil tu. Lepas tu dia pergi buka lampu. Malam tu dia tidur dalam selimut. Dia bungkus semua tidur dalam selimut kan. Sambil-sambil dia berzikir sebab takut sangat. Yelah mungkin sebab di period time tu kan, dah lah tidur waktu asar, yang mana fellow tu dah cakap jangan tidur waktu asar. Lepas tu malam tu pula dia dah berjaga sampai pagi. Memang perfect. Semua yang tak boleh buat tu dia buat macam tu. Tapi nak buat macam mana kan? Dah memang ada exam esoknya. Kalau saya pun, saya akan buat apa yang dia buat. Katanya start daripada malam tu, memang dia orang tidur buka lampu. Dia orang akan buka satu lampu. Tak lama lepas kejadian ni, ada satu malam tu, kawan dia yang nama Zira ni, dia tak ada kat bilik. Sebab dia pergi tidur dekat bilik kawan dia. Jadi malam tu, lagi 2 orang kawan dia, nama Mei-Ling dan juga Haida ni, dia dah tidur awal. Jadi tinggallah dia seorang-seorang yang duk baca buku masa tu. Jadi masa dia duk menghafal tu, dia terpandang kat langsir. Jadi yang kalau hijau ni langsirnya. Masa tu, dia ternampak bunjut tau. Korang tahu kan? Kan kalau pocong kan dia ada bahagian atasnya tu yang terikat tu. Yang itulah yang dia nampak. Sebenarnya dia ni rabun jauh. Dan masa tu kebetulan pula dia tak pakai spek. Jadi dia macam intai-intai macam tu je lah. Nampak betul ke ni? Betul ke ni? Nampak macam tu? Betul ke? Macam tu. So dia tak nampak jelas sangat lah apa benda-benda tu. Dia duk perhati je. Apa benda yang putih yang terjuit keluar tu. Tambah pula lampu yang ada dekat bahagian diorang tu, diorang tutup masa tu. Diorang hanya buka lampu yang kat sebelah Haida. Jadi nampaknya pun macam sama-sama je lah nampak kan. Masa tu rasa ingin tahu dia ni memang membuat-buat. Dia fikir nak pergi selak je apa benda yang ada kat belakang tu. Dia buat andaian jugalah, takkanlah si Mei-Ling ni nak pergi jemur pakaian kat belakang tu. Tapi macam agak pelik jugalah, kenapa nampak terjuit ke atas je. Maksudnya kat bawah ni tak ada pula nak pakaian ke apa. Dia pun duk tengok-tengok perhati-perhati benda lah tu sampaikan tertidur tau. Esoknya tu pukul 6 pagi dia bangun sebab subuh kan. Dia bangun, si Mei-Ling pun bangun jugalah. Lepas tu sekali dia tengok dekat atas tu tak ada apa-apa. Kosong, memang tak ada pun nak sangkut baju ke apa benda, tak ada. Masa tu dia dah berdiri, dah berumur dia semua. Dan dia terfikir balik, apa benda yang colour putih yang tercuit keluar semalam. Dia terus turun katil, pergi ambil semayang. Tapi hal ni sebenarnya sampai kesudah dia tak cerita kat kawan-kawan dia, kat roommate dia. Sebab dia takut nanti orang lain takut juga. Kiranya dia ni kawan yang bagus kan. Kalau takut tu, takut seorang-seorang je. Tak payah nak share dengan orang lain. Lepas kejadian tu semua berlaku dalam hidup dia, barulah dia ada dengar cerita yang dekat KMJ ni ada pocong. Sebenarnya memang ada banyak cerita pocong yang ada dekat KMJ ni. Ada yang cakap ada pocong dekat blok B. Blok B tu adalah blok budak lelaki. Jadi blok A, blok B, blok C, blok budak lelaki. Blok D, E, F, blok budak perempuan. Tapi mungkin depends pada pengambilan tahun tu juga. Kalau kurang budak lelaki, maksudnya blok A dan B je lah yang budak-budak lelaki punya. Jadi masa saya belajar dekat sana pun sebenarnya saya dah pernah dengar yang dekat blok B budak lelaki tu memang ada pocong. Dan sebenarnya dah ada budak yang kena usik dengan pocong ni.
Dan lepas tu saya cuba cari dekat internet, rupa-rupanya memang ada tau. Ada gambar budak lelaki ni, dia ambil gambar dekat belakang blok tu. Sekali ada penampakan dekat belakang ni. Kalau gambar yang ni, saya memang betul percaya ni betul penampakan. Sebab apa? Sebab dia punya gambar tu nampak tak clear tau. Okey, sekarang ni saya nak ceritakan tentang peristiwa seram yang jadi dekat kawan saya, kawan sebilik saya. Masa masuk dekat KMJ tu, saya dengan kawan baik saya daripada sekolah menengah lagi. So kita orang berdua diterima masuk dekat KMJ, memang saya happy sangat lah. Sebab yelah ada orang yang kita kenal yang masuk ke college tu sama-sama dengan kita kan. Bukan je orang yang kita kenal, tapi memang kawan baik. Satu lagi yang seronoknya time tu, sebab itu adalah first time keluar daripada Kelantan. Dan memang saya sengaja pun nak cari tempat belajar yang paling jauh. Yang jauh ke selatan tengah air tu. Sini. Jadi sebab kawan baik saya ni diterima dekat satu college, saya memang selalulah pergi lepak dengan dia. Jadi nama kawan baik saya ni Pika. Tapi masa tu saya dengan dia tak sama blok tau. Saya blok D, dia pula blok E. Kira macam sebelah blok je lah sebenarnya. Okey, ceritanya kadang-kadang pada sebelah malam tu saya akan pergi lepak dekat bilik dia. Kiranya dalam pukul 11, pukul 12 malam baru saya balik bilik saya. Kalau korang tanya takut ke tak? Tak takut. Orang yang tak sensitif ni, tak hiraukan keadaan sekeliling, memang tak fikir apa. Dia akan fikir manusia je. Tak ada pun rasa macam, apa tu, apa ni? Tak ada. Jalan tu macam biasa je, tak biasa lah, biasa. Padahal masa tu memang tengah-tengah malam tu memang tak ada orang pun sebenarnya. Tapi bila saya sampai dekat bilik saya, kawan saya dekat satu bilik tu, namanya si Yah, kita panggil Yah je si Yah ni mesti akan bebel kat saya. Yah ni orang Muar tau. Jadi kalau korang ni orang Johor, korang tahu orang Muar ni cakap macam mana, kalau dia marah tu macam mana, macam itulah saya kena marah. Lepas tu dia bebel lah, dia cakap, engkau ni pergi mana malam-malam ni, kau tak takut ke? Macam gitu. Tapi yelah saya kan, saya cakap lah, nak takut apa, jalan je lah. Tapi dah kena marah macam tu, saya sengih je lah. Yelah nak buat apa lagi kan. Kiranya dia tu bukan macam kawan saya tau, tapi macam mak angkat saya. Saya rasa dia takkan tengok video ni. Okey, mula-mula saya masuk KMJ tu, kita orang duduk 3 orang satu bilik tau. Saya, si Yah ni dan juga seorang lagi Cina. Saya lupa dah nama dia apa. Kat depan kita orang panggil. Tapi si ni lah, saya lupa dah apa namanya, sorry sangat. Jadi tempat tidur saya ni betul-betul kat sebelah pintu. Tempat tidur si Yah ni pula dekat tingkap. Kiranya saya dengan Yah kira satu baris lah kan. Si yang Cina tu pula dia duduk kat sebelah satu lagi. Sebab masa mula-mula masuk bilik tu je, saya tengok Yah dah ada dah. Yah dah pilih dah tempat tidur dia dekat sebelah tingkap. So dekat sana, dekat sebelah tingkap yang sana, si Cina tadi dah pilih tempat dia. So saya masuk tu, saya tengok okey lah, yang ni Melayu, yang ni Cina. Takkanlah saya nak pilih yang kat sana kan. Saya pilih lah yang kat sini, senang sikit kalau nak sembahyang kan. Tapi kalau fikir-fikir balik, nasib baik lah dia dah pilih dah tempat tidur dia kat sebelah tingkap. Kalau tak, saya rasa saya yang akan pilih tempat tidur tu. Sebab saya ni memang jenis yang suka dekat tingkap, suka tepi tingkap, tempat-tempat apa pun. Sebenarnya ada beberapa benda pelik yang jadi, tapi tak jadi kat saya lah, tapi jadi kat si Yah ni. Benda peliknya, setiap kali saya tidur bilik Pikah, kawan baik saya tu dekat blok E, setiap kali tu jugalah si Yah ni kena malam tu. Kena kacau lah. Pelik kan? Ada satu malam tu, saya pergi lepak kat bilik Pikah. Dan masa tu dah lewat malam dah. Lepas tu saya fikir, tidur bilik Pikah je lah malam ni. Saya rasa semua orang pun akan ada insting kan. Insting yang kita rasa macam, kalau kita rasa macam biasa je, kita akan pergi. Tapi kalau rasa, tak nak lah. Kenapa rasa macam tak nak? Tak nak, memang tak nak. Lepas tu, saya pun tidur dalam bilik Pikah malam tu. Jadi memang biasanya pun, kalau saya tidur bilik Pikah, saya tak akan bagi tahu dengan Yas. Sebab saya pergi malam tu, lepas insyak macam tu, saya akan pergi bilik Pikah. Dan sebenarnya masa tu, saya tak buat keputusan lagi sama ada saya akan balik ataupun tak malam ni. So, saya akan buat keputusan bila dah tengah-tengah malam dah. Sebab itulah saya takkan bagi tahu si Yah ni. Lepas tu, esok paginya tu saya balik bilik. Dan si Yah ni macam biasalah bising-bising dengan saya kan. Kau pergi mana semalam? Kenapa tak balik macam tu? Lepas tu dia cakap lah, aku kena usik semalam. Dan sebenarnya itu bukan kali pertama dia kena tau, kalau saya tak ada. Yang lain-lain tu saya tak ingat sangat dah. Sebab biasanya kalau pagi tu saya balik, dia akan bising dengan saya, dia akan cerita. Semalam kena ni, macam tu. Masalahnya kalau saya ada kat situ, tak ada pula nak kena. Pelik kan? Jadi nampak keadaan dia yang macam separuh marah macam tu. Saya pun tanyalah, kenapa Yah? Apa dah jadi? Dia punya sambil bercerita tu sambil-sambil marah saya tau. Korang tahulah kan orang Muar ni marah orang macam mana. Nasib baiklah saya ni jenis yang tak sensitif. Kalau sensitif saya rasa
Dah lama dah gaduh. Masa tu dia cakap macam ni, aku ingat engkau yang kat bilik semalam. Aku bangun je pagi ni tengok engkau tak ada. Lepas tu saya pun jawab lah kan, kenapa ya? Dan dia pun buka lah cerita. Semalam aku ingatkan engkau yang duduk atas kursi ni. Masa tu benda tu kejut-kejutkan aku. Kan aku rabun, tak nampak. Aku ingatkan engkau. Macam tu lah lebih kurang. Yelah masa tu dia tidur tak pakai spek kan. Kalau korang tengok gambar ni, ini keadaan bilik kita orang tau. Katil kita orang ada dekat bahagian tepi dinding. Dan dekat tengah ni adalah bahagian meja dan kursi kita orang study. So benda tu duduk atas kursi study ya. So dia kejutkan ya dekat bahagian lengan ni. Macam ya kan tidur kan baring macam tu. Lepas tu dia kejut macam tu. Kan kalau orang sentuh kita kan kita macam terasa juga kan. Lepas Yah tu dah bangun, dia tengok macam yelah dia memang rabun yang kata kuat gila lah power dia. Sebab dia punya spek tu memang tebal gila. Kalau tak pakai tu memang dia tak nampak. Lepas tu dah orang kejutkan dia tersedar. Lepas tersedar tadi dia tengok, dia memang ingatkan benda tu saya tau. Dan yang paling creepynya benda tu senyum kat dia. Dia nampak tau benda tu senyum kat dia. Kan walaupun rabun tapi kalau dah jaraknya terlalu dekat, kita bolehlah nampak juga walaupun sama-sama kan. Ya, benda tu senyum kat dia. Sebenarnya dalam bilik kita orang tu, kita orang akan hidupkan satu je lampu. Dan biasanya kita orang akan hidupkan lampu sebelah Cina tu, yang tak ada orang duduk tu, kat situ. Dan lepas dia tengok benda tu senyum kat dia, dia pun sambung tidur balik. Yelah sebab dia ingat benda tu adalah saya. Tapi macam agak tak ada kerja lah juga kalau saya nak duduk dekat situ, nak kejut-kejutkan dia lepas tu senyum. Esok paginya tu, dia tengok saya tak ada kat bilik. Masa tu lah dia tahu yang saya tidur dekat bilik Pikah. Dan dia mula bergelabah. Habis siapa yang kejutkan dia dan senyum kat dia semalam? Lepas kes ni jadi, Yah siap warning saya lagi. Dah, lepas ni kau tak payah nak pergi tidur bilik Fikah. Tidur je bilik ni. Tak payah pergi mana-mana. Kena marah tau. Ada satu hari yang lain pula, saya dah tidur dah masa tu. Tapi si Yah ni dia tak tidur lagi. Dia study. Lepas tu, tiba-tiba, saya terdengar letupan yang kuat sangat. Macam ada benda meletup tau. Lepas tu saya tersedar. Saya yang dalam keadaan mamai tu, saya tanyalah, kenapa ya? Kenapa? Lepas tu Yah cakap, charger aku meletup. Lepas tu saya tanyalah, macam mana boleh meletup? Lepas tu dia cakap, tak tahu, tiba-tiba je meletup. Masa tu dia tak cerita lagi tahu dengan saya hal sebenar. Esoknya tu barulah dia cerita. Rupa-rupanya malam tu dia rasa tak sedap hati. Bulu roma pun meremang lain macam je malam tu. Lepas tu dia pun pergi ambil air semayang. Dia semayang sunat. Lepas semayang sunat tu dia ngaji. Dia duduk atas katil dia. Masa dia ngaji itulah tiba-tiba je charger dia tadi meletup. Dan sebenarnya masa tu dia tengah cas telefon dia. Jadi memang ekstrim gila lah kalau dah sampai charger pun boleh meletup kan. Okey, kalau korang yang tertanya-tanya kenapa charger boleh meletup, dia sebenarnya benda yang jahat ni, jin-jin yang jahat ni, dia akan bawa energi yang negatif tau. Energi negatif tu bila dekat dengan bahan-bahan elektrik, bahan elektrik ni dia menggunakan cas negatif untuk mengalihkan arus. Jadi cas negatif dengan cas negatif, dia akan bom, tak bersatu. Tak lama lepas tu ada seorang lagi roommate yang masuk ke bilik kita orang. Nama dia Liana. Jadi Liana ni duduk dekat tempat kosong tadi lah, dekat katil kosong tu. So dah komplit, bilik kita orang ada 4 orang masa tu. Ada satu hari tu, kita orang semua kalut tau. Sebab semua orang yang ada dalam bilik tu mengalami benda-benda yang ganjil. Macam ada barang Yah dengan Yana hilang. Hilang yang macam bukan kata letak dekat sini lepas tu keluar pergi kuliah lepas tu balik hilang, tak. Tapi letak dekat sini, lepas tu buat kerja dekat sini, tengok sini dah tak ada. Serius. Saya pula, kes saya, barang saya dialihkan, alhamdulillah lah tak hilang. Barang saya sebenarnya ada atas meja tau. Serius, benda tu memang duduk atas meja. Saya lupa dah apa benda, cermin ke apa saya lupa. Lepas tu saya pergi toilet sekejap. Masuk sini saya cari dah tak ada dah. Cari dalam laci, sekali ada dalam laci tau. Memang sesuatu yang tak logik. Saya tanya Yana, saya tanya Yah, ada situ barang aku tak? Dia cakap tak ada. Cakap, memang pelik lah, aku letak atas ni tau sebenarnya. Macam mana boleh ada kat dalam laci? Lepas tu si yang Cina tu memang kelakar sikit lah. Sebab seluar dia kena buka. Apa motif tak tahu. Kenapa nak kena buka seluar orang tu? Dia tidur malam tu, dia macam ikat lah seluar dia. Dia kan, kalau Cina kan dia pakai seluar pendek macam tu kan. So dia ikat seluar dia. Esok paginya tu, dia tengok seluar dia dah terbuka. Tapi tak tahulah, kok lah dia tidur macam ganas sangat ke apa kan. Sampai dia sendiri pun tak sedar yang dia yang buka seluar tu. Mana tahu kan. Tapi masa dia ceritakan benda tu, memang kita orang semua gelakkan dia. So masa tu lah kita orang semua macam kalut lah. Sebenarnya apa dah jadi dalam bilik ni kan. Macam rasa macam tak selamat je nak tinggal lagi dalam bilik ni.
Lepas tu kita orang perasan dekat pintu bilik tu dia ada tampal satu ayat tau. Ayat tu diliminate, lepas tu dia orang tampal dekat belakang pintu tu. Dan masa tu Yah cakap tak apa, nanti aku tanya mak aku ni ayat apa. Masa tu macam dia hafal lah, dia hafal berani pula dia nak hafal kan. Dia hafal ayat tu. Saya lupa dia ambil gambar, dia snap ataupun dia tulis je. Tapi minggu tu dia balik kampung, dia balik ke rumah dia kat Muar. Lepas tu dia datang balik, lepas tu dia cakap dengan saya, kau tahu tak tu ayat apa? Ayat apa? Tu ayat untuk menghalau langsui. Lepas si Yah tu cakap macam tu, saya macam oh, kalau macam tu ada benda tu lah dalam bilik ni. Lepas tu agak krik-krik lah juga kan. Sebab yelah kita lama lagi nak ada kat situ. Lepas tu kalau ada exam memang of course lah kena study sampai malam. So start daripada tu memang kita orang semua kalau nak study mesti geng. Aku nak study malam ni, aku ada quiz lah esok, macam tu. Lepas tu okay, aku teman dengan kau. Sekali study group lah. Group pun tak group sangat sebab saya ambil fizik dan si Yah ni dia ambil biologi. So kalau dia yang ada quiz, saya yang ketemankan. Dan dalam masa tu jugalah kita orang macam satu KMJ ni kecoh. Ada pocong dekat KMJ. Ada budak-budak lelaki yang kena ganggu, kena kacau. Tapi bukan pocong je tau, ada juga budak-budak yang kena kacau dengan macam pontianak macam tu. Kita orang ada dengar lah, ada seorang budak lelaki ni, dia baru lepas mandi, masuk dalam bilik, sekali dia tengok ada benda tu bertenggek atas dia punya locker. Lepas tu gelak-gelakkan dia. Tapi Alhamdulillah lah, sepanjang dekat sana saya okey je. Tak adalah nak kena ganggu yang ekstrim. Alhamdulillah sangat. The end. Sebenarnya the end tak the end jugalah sebab kisah seram KMJ ni dia ada part 2 sebab dia punya kisah seramnya banyak gila. So saya ambil je lah semua yang mana saya rasa benda tu sangat menarik untuk dikongsikan dengan korang. Tapi saya masih lagi terfikir kenapa setiap kali saya tak ada kat bilik tu Yah yang kena. Yah mesti kena usik. Tapi saya fikir positif je lah, Allah jaga saya. Malas nak fikir banyak kan. Okey, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih sebab korang dah tonton sampai ke saat ni. Dan korang jangan lupa untuk dapatkan jajan-jajan yang ada kat belakang ni. Jadi untuk dapatkan produk-produk ni, korang boleh pergi ke ruang description dekat bawah. Korang klik je link Shopee yang saya dah letak dekat bawah tu. Dan pergi order kat sana. So, maaf kalau ada yang tu kurang daripada saya dan maaf kalau ada saya menyentuh sensitivity setengah ni video. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.